Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan tugasan 4 untuk kursus SPP 2103 Asas Komunikasi Perniagaan. Saya Muhammad Haikal, nombor matrik B04 SPP 19F021 dan rakan-rakan kumpulan saya Nur Syazalina Farhana B04 SPP 19F002. Seterusnya Nurul Abianti B04 SPP 19F010 dan Haslina B04 SPP 19F011. 1. Menjelaskan tujuan komunikasi di tempat kerja dari segi A. Kawalan. B. Motivasi. A. Kawalan. Jumlah orang bawahan yang dikawal oleh seorang ketua. Seperti pengembangan kawalan yang dilakukan ialah mengurangkan kos pentadbiran, meningkatkan fleksibiliti, mendekatkan pengurus dengan pelanggan, memberi kuasa kepada pekerja. B. Motivasi. Motivasi merupakan hal yang penting untuk meningkatkan produktiviti dalam pekerja. Motivasi ini juga berkaitan dengan komunikasi. Komunikasi menjadi unsur penting dalam dunia kerja, terutama dapat meningkatkan motivasi seseorang. Okey, seterusnya soalan 2. Menerangkan dan memberi satu contoh struktur organisasi formal dan catar organisasi. Okey, pengertian organisasi formal. Organisasi formal memiliki definisi iaitu sebagai organisasi yang terdiri daripada struktur yang jelas dengan pembahagian kerja yang jelas serta adanya tujuan dan sasaran yang disusun dengan jelas. Pengertian lain menyatakan bahawa organisasi formal merupakan organisasi yang tersusun dari struktur dengan bahagian-bahagiannya tertentu dan tanggungjawab di dalam setiap organisasi. Seterusnya, ciri-ciri organisasi formal adalah organisasi formal meliputi posisi-posisi yang telah ditetapkan. Dasar dan organisasi formal adalah posisi atau jabatan-jabatan tertentu. Seterusnya, tujuan besar yang ditentukan dalam perancangan organisasi adalah bagi menjadi beban kerja yang lebih mudah ditangani setiap departmen atau individu yang terlibat dalam sesuatu tugas-tugas tertentu atau kewajipan dan tanggungjawab mereka. Okey, so seperti yang anda lihat di dalam skrin ni, ini adalah contoh carta organisasi. So di atas ini adalah pengurus besar dan di bawah dia adalah pengurus pemasaran. Di bawah pengurus pemasaran adalah jurujual. Seterusnya di pengurus operasi dan di bawahnya adalah operator pengeluaran. Seterusnya pengurus kewangan, di bawahnya adalah kerani akaun dan akhir sekali di sebelah hujung adalah pengurus pentadbiran dan di bawahnya adalah kerani pentadbiran. Soalan 3. Menerangkan saluran komunikasi formal. A. Komunikasi ke bawah. B. Komunikasi ke atas. C. Komunikasi mendatang. A. Komunikasi ke bawah. Aliran komunikasi ke bawah berlaku dari tahap atas ke tahap bawahnya. Komunikasi aliran ke bawah ini ialah aliran komunikasi organisasi yang tradisional. Di samping itu, perjumpaan bersemuka dan mesyuarat berkumpulan berkomunikasi ke bawah boleh juga dilakukan melalui surat, media sosial, manual prosedur, laporan dan memo. B. Komunikasi ke atas. Terbahagi kepada dua komunikasi. Yang pertama, dari pihak atasan ke pihak pertengahan untuk memberi serta menjelaskan arahan atau tugasan. Yang kedua, dari pihak bawahan ke pihak pertengahan untuk mengemukakan cadangan, menunjukkan hasil kerja, menyediakan maklum balas dan mengemukakan soalan. Melalui komunikasi menegak, keperluan asas manusia dipenuhi, melegakan ketegangan dan sebagai asas kepada demokrasi. C. Komunikasi mendata.
Komunikasi mendata ialah komunikasi yang dilakukan untuk meningkatkan usaha koordinasi. Dalam komunikasi mendata, pekerja dari tahap yang sama saling berkomunikasi. Komunikasi ini juga termasuk perhubungan dengan pembekal dan pelanggan. Maklumat yang dikumpulkan dengan cara ini kemudiannya boleh dikongsikan dengan jabatan atau ahli pasukan. Soalan 4. Menerangkan rangkaian komunikasi normal. A. Rangkaian Y atau perantai. B. Rangkaian roda. C. Semua rangkaian. Rangkaian Y, penyampaian maklumat adalah sederhana, ketepatan maklumat tinggi, tidak mewujudkan kepimpinan, terima arahan secara normal, hanya orang tengah sahaja yang berkomunikasi secara bebas. Rangkaian roda, komunikasi lebih cepat dan tepat, mewujudkan seorang pemimpin, kurang penyediaan idea dan maklumat, kurang berinteraksi. Semua rangkaian, semua ahli bebas berkomunikasi antara satu sama lain. Ketepatan adalah cepat, tetapi ketepatan maklumat adalah kurang, tidak mempunyai pemimpin. Keberkesanan komunikasi bergantung kepada pembalik ubah bersandar. Rangkaian Y, ketepatan maklumat. Rangkaian roda, pelantikan ketua. Semua rangkaian, kepuasan ahli. Kesimpulannya, tiada rangkaian yang terbaik. Soalan 5. Menerangkan struktur organisasi tidak formal. Komunikasi tidak formal. Komunikasi yang melibatkan penggunaan bahasa dan gaya penulisan dalam pelbagai situasi. Komunikasi juga merupakan bulatan dari sekitar diri mereka supaya mereka boleh berinteraksi dan berkongsi perasaan, pendapat, pengalaman, maklumat dan sebagainya. Contoh, suka-suka, tidak suka, prejudis, kenalan, bahasa dan minat. Tidak formal tidak melalui pihak berkuasa yang tertentu. Rangkaian komunikasi tidak formal kerap dirujuk sebagai bawah mulut. Sebagai contoh, perkara yang berkaitan dengan polisi organisasi, prosedur dan peraturan. Tetapi, untuk komunikasi tidak formal, maklumat yang terlibat mungkin berkaitan dengan kerja atau bersifat peribadi. Komunikasi tidak formal boleh mengakibatkan kemudaratan dalam sesebuah organisasi, terutamanya jika bekerja menyebabkan kabar angin dan gosip. Komunikasi tidak formal kerana ia merupakan salah satu acara sosial yang paling popular dan menarik dalam kalangan pekerja. Dengan terdapat bawah mulut, pekerja dapat bertutur, berbicara dan berkongsi maklumat dan dengan gerakan kerja dan menjadikan kehidupan bekerja mereka lebih bermakna. Komunikasi tidak formal mempunyai kelebihan dan kelemahan. Prosedur baru melalui komunikasi tidak formal untuk mendapatkan maklum balas yang penting daripada pekerja. Ini akan membantu pengurus dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Soalan 6. Menerangkan rangkaian komunikasi tidak formal. A. Untai runggal atau serantai. B. Rantaian gosip. C. Rantaian keberangkalian. D. Rantaian gugusan. Dan E. Grab. A. Untai runggal ataupun serantai. Maklumat mengalir dari seorang ke seorang yang lain. Rangkaian ini dianggap paling tidak tepat. Rangkaian gosip, maklumat menarik tetapi tiada kena-mengena dengan kerja. Berkesan sekiranya penyampai maklumat jujur. Okey, seterusnya adalah rangkaian kebarangkalian. Rangkaian kebarangkalian adalah pemberitahuan yang diberitahu secara rawak. Untuk maklumat ini agak menarik tetapi tidak penting. Rangkaian gugusan dikenali sebagai rangkaian kelompok. Satu pola buah mulut yang berkesan dalam organisasi. Individu terpilih yang akan menyampaikan maklumat tentang pekerjaan. Faktor rangkaian ini berlaku kerana tiada kawalan daripada pengurus. Pekerja lebih percaya maklumat berbentuk grafin. Kepuasan diri kepada ahli-ahli rangkaian. Cadangan minimum kesan negatif.
mengemukakan jadual waktu untuk membuat keputusan penting, menerangkan keputusan atau kelakuan yang bakal berlaku, menekankan penyebaran maklumat kepada peringkat bawahan sebagaimana di peringkat atasan, membincangkan secara terbuka tentang kemungkinan buruk yang bakal berlaku. Okey, seterusnya Grapevine. Grapevine adalah rangkaian komunikasi yang tidak rasmi yang membawa kabar angin mengenai pemberhentian, promosi dan penggabungan yang akan datang, mencerminkan pengetahuan orang tentang syarikat dan keinginan untuk berkongsi apa yang dimahukan. Seterusnya, maklumat yang beredar melalui piala anggur seringkali menjejaskan berita menjelang pengumuman rasmi melalui saluran rasmi. Sekian, itu saja daripada kumpulan kami. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah itu datang daripada kelemahan kumpulan kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.